Assalamualaikum, dan selamat sejahtera. Kelas Pendidikan Kesihatan, Cikgu Linda. Tajuk kali ini ialah pengaruh multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko. Okey, standard pelajaran untuk hari ini ialah memahami pengaruh negatif multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko. Okey, untuk hari ini satu je objektif iaitu media massa memainkan peranan penting dalam dunia hari ini. Media massa merujuk kepada pelbagai teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi yang kadang-kadang dikenali sebagai multimedia. Murid mudah terpengaruh dengan kecanggihan multimedia. Namun, murid harus menggunakan multimedia dengan cara yang bijak dan berhemah. Namakan jenis-jenis multimedia yang anda tahu. Okey, cuba fikir. Okey, antara dia ialah yang awak selalu guna iaitu telefon, IG atau IG apa? Komputer, laptop, televisyen, radio. Itu adalah contoh multimedia. Okay, terdapat beberapa pengaruh negatif multimedia. Kita tahu multimedia ni ada positif dan negatifnya, tapi hari ini kita fokus pada negatifnya sahaja. Cikgu tak akan baca semua, tapi cikgu akan terangkan perenggan by perenggan lah. Dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5 perenggan. Jadi perenggan yang pertama, kesan negatif multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko akan mempengaruhi minda dan akhlak remaja, terutamanya menampilkan perlakuan seks bebas. Maknanya kat sini informasi seksual daripada media cetak dan media elektronik membawa pengaruh negatif kepada tingkah laku seksual. Bahan pornografi daripada majalah, VCD, DVD dan telefon pintar boleh mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku remaja. Maknanya bila remaja ni, macam awak semua ni, bila dah terlalu lama pegang telefon pintar, mungkin awak salah guna, tengok video-video pornografi iaitu lucah, dia akan menyebabkan mempengaruhi minda dan akhlak remaja. Okey, pengaruh yang kedua pula, untuk perenggan yang kedua, dia akan menyebabkan perempuan tu hamil tanpa berkahwin. Sebab apa? Sebab dah tengok video lucah, lepas tu dia dah terpengaruh. Bila dah hamil, dia akan rasa malu. Bila dah malu, tekanan daripada keluarga. Lalu dia buat apa? Tekanan emosi dan pemikiran. Lalu dia apa? Boleh buat bunuh diri, menggugurkan kandungan, lari dari rumah. Tak pun menyebabkan kes pembuangan bayi. Yelah, dah malu kan, akan nak simpan. Tak baik semua tu. Okey, untuk yang ketiga, pengaruh negatif multimedia ialah kepada lelaki. Lelaki yang terlibat dengan seks sebelum nikah, dia akan menyebabkan dia tak dapat nak kawal dia punya nafsu. Jadi dia akan mengamalkan seks bebas, bertukar-tukar pasangan. Tak tetap pasangan, kejap dengan perempuan ni, kejap dengan perempuan tu. Nanti akan menyebabkan penyakit berjangkit, penyakit jangkitan seks seperti AIDS dan syphilis. AIDS kita tahulah kan, dia tak ada ubat sampai sekarang. Kalau syphilis ni pula penyakit berkaitan dengan orang kata kemaluan lelaki tu. Jadi bila jumpa doktor pun malu, lalas sakit sendiri, tak nak berubat. Yang keempat pula, perlakuan seks sebelum nikah ialah perbuatan yang mencemarkan nama baik keluarga dan dapat merosakkan masa depan remaja. Di samping meningkatkan risiko penyakit jangkitan seks. Perbuatan ini akan menyebabkan keruntahan moral serta dilarang oleh agama. Kalau benda ini berterusan, akan menyebabkan generasi muda terjebak dengan perkara-perkara negatif dan akan merosakkan institusi kekeluargaan. Nampak tak impak dia sangat besar. Jadi, pengaruh negatif multimedia ni banyak menyumbang kepada tingkah laku seksual berisiko. Oleh itu, awak semua, kita semua perlu ada pegangan agama yang kuat dan hargailah keluarga anda. Lepas tu, isilah masa lapang dengan perkara faedah. Elak daripada melakukan perkara-perkara negatif. Ingat tu, buruk sebenarnya multimedia ni kalau disalahgunakan. Okey, apa akan jadi jika melakukan seks sebelum nikah? Risiko seks sebelum nikah. Antara dia, yang pertama, seks rambang. Dia akan menyebabkan perlakuan seks kerap bertukar pasangan, menyebabkan jangkitan seksual. Yang kedua, menggugurkan kandungan sebab malu. Jadi menjejaskan kesihatan bayi dan diri sendiri. Yang ketiga, anak tidak sah taraf, tak dapat diterima keluarga dan masyarakat, berasa rendah diri. Kesiannya anak-anak luar nikah, selalunya dia tak dapat orang cakap, tak dapat berbinti cara ayah masing-masing. Nanti kalau dalam Islam dia tak dapat orang cakap tu peninggalan harta pusaka semua tak dapat. Yang keempat, bercanggah dengan agama dan norma masyarakat, perbuatan yang keji dan hina pada pandangan masyarakat. Yang kelima, kemerosotan pelajaran ialah dah stres kan, fikir mengandung bagai, hilang perempuan. Yang seterusnya, hamil sebelum nikah, tak sedia lagi dah mengandung. Lepas tu apa lagi? Buang anak lah. Yang seterusnya, mencemarkan maruah keluarga, dipandang serong oleh masyarakat. Yelah, awak kan lelaki yang perempuan ni, sebab dia kalau buat benda buruk, dia nampak perempuan, sebab dia nak mengandung kan. Kalau lelaki ni tak nampak sangat.
Dan sekali mencemarkan maruah diri akan dicemuh dan disingkir oleh masyarakat. Nampak tak? Itu risiko seks sebelum nikah. Jadi jaga diri masing-masing. Kisah lelaki ke perempuan. Jangan buat seks sebelum kahwin. Jadi seterusnya tingkah laku seksual berisiko disebabkan oleh pelbagai faktor. Antaranya seperti pengaruh rakan sebaya. Bila kita salah pilih kawan, nanti awak akan terpengaruh dengan perkara negatif. Contoh kawan suka isap rokok, awak akan terikut. Kawan suka tengok video seks, awak terikut. Jadi pilih kawan yang betul. Yang kedua, masalah kesihatan mental. Bila dah terlalu banyak sangat tengok benda-benda tak bagus, nanti otak tu pun asyik fikir benda tak baik aje. Asyik nak fikir blue je. Macam itulah. Dan kecelaruan personality. Maksudnya kat sini kejap nak jadi baik, kejap nak jadi jahat, dia tak ada jati diri dia. Jadi jauhilah masalah tingkah laku seksual berisiko dalam kehidupan seharian. Okey, habislah tajuk hari ni. Hari ni simple je. Cuma tugas awak tengok video cikgu ni tadi dan buat satu poster tentang risiko yang ni, risiko seks sebelum nikah. Buat poster, tajuk tu, lepas tu awak lukislah sikit seks sambang ke, menggugurkan kandungan ke, anak tidak sah taraf ke, macam tu. Lukis yang menggambarkan risiko seks sebelum nikah. Buat dalam kertas A4 je. Nak warna dengan apa pun saya tak kisah. Pensel warna ke, krayon ke, apa yang ada kat rumah je awak pakai. Yang penting tunjukkan kreativiti awak dan nyatakan risiko seks sebelum nikah. Dah siap? Ambil gambar, hantar dalam Google Form. Kalau tak boleh hantar dalam Google Form, PM lah cikgu dan isi kehadiran. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, lepas tu yang poster tu dah siap tampal dalam buku PJPK. Dan Assalamualaikum.